Pengenalan bagi ideologi monoteism. Monoteism adalah kepercayaan yang berpendapat hanya ada satu Tuhan yang esa dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Mono adalah istilah dari Yunani, manakala teism pula dari dua perkataan iaitu theo serta ism. Theo bermaksud Tuhan dalam bahasa Yunani dan ism yang berasal dari Yunani adalah konotasi ideologi yang berlainan maksud. Monoteism adalah satu kepercayaan yang menjadi landasan kepada Yahudi, Kristian dan Islam yang dianggap sebagai eksklusif. Monoteism juga adalah konsep yang membawa maksud kepada persamaan antara Tuhan kepada agama Yahudi, Islam dan Kristian. Antara tokoh yang mendukung ideologi monoteisme ini adalah Wilhelm Schmidt. Wilhelm Schmidt lahir pada 16 Februari 1868. Beliau merupakan seorang ahli etnologi, ahli linguistik dan juga seorang padri Katolik. Beliau menerima pendidikan dalam bidang linguistik. Bahkan beliau banyak menghabiskan masa dalam pendidikan tentang linguistik ataupun bahasa. Beliau berpendapat bahawa kepercayaan kepada kewujudan satu Tuhan ini bukanlah merupakan perkara yang baru. Hal ini kerana kepercayaan kepada satu Tuhan ini telah pun diamalkan sejak dahulu lagi oleh masyarakat primitif ataupun masyarakat purba yang hidup di dalam gua, yang melakukan kegiatan bercucuk tanam, memburu dan sebagainya. Seterusnya adalah ciri monoteisme. Terdapat 4 ciri monoteisme iaitu yang pertama, semua monoteisme memiliki kepercayaan bahawa Tuhan adalah pencipta maha kuasa dan juga ia percaya bahawa moralitas manusia ditentukan bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Yang kedua ialah percaya bahawa kuasa Allah adalah tidak terbatas ataupun luas. Bagi agama Islam, tidak ada yang boleh tandingi kuasa Allah SWT. Sebagai contoh, kejadian siang dan malam silih berganti. Tiada manusia pun yang mampu untuk mencipta kejadian siang dan malam. Ia membuktikan bahawa kuasa Allah adalah luas dan kuasa manusia adalah sangat lemah. Yang ketiga ialah adanya 3 agama utama monoteisme. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Kristian dan yang ketiga adalah agama Yuda. Ketiga-tiga agama ini merupakan agama Ibrahim. Ciri yang keempat adalah monoteisme mempunyai dewa yang khas iaitu Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ia merupakan pencipta tertinggi dan penyebab utama segala keberadaan. Ia juga dikatakan sempurna dan berkepribadian. Dalam konteks ini, ia bermaksud Tuhan berkomunikasi dengan hamba-Nya secara peribadi. Sebagai contoh, bagi agama Islam, hamba-Nya berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara solat ataupun zikir dan lain-lain. Antara beberapa kumpulan yang berpengaruh dalam bidang monoteism adalah yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan universiti memegang peranan yang besar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak menentu. Pendidik dapat menggunakan berbagai cara dan strategi pengajaran untuk memastikan bahawa siswa memiliki pengalaman dalam pembelajaran yang beragam dan menarik. Kumpulan yang kedua adalah orang tua. Orang tua juga dapat berperanan dalam mencegah monoteism dalam pendidikan anak mereka. Mereka dapat memperkenalkan dunia yang lebih luas kepada anak-anak mereka dengan membawa mereka ke pelbagai tempat atau memperkenalkan mereka pada pelbagai aktiviti. Kumpulan berpengaruh yang ketiga adalah siswa. Siswa juga dapat berkontribusi untuk mencegah monoteism dalam pendidikan mereka dengan mengambil inisiatif untuk mencari pengalaman belajar yang berbeza. Mereka juga dapat mempelajari mata pelajaran yang berbeza atau memperluas pengetahuan mereka melalui kegiatan co-curricular. Kumpulan berpengaruh yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan mempromosikan pendidikan yang beragam. Hal ini dapat menyediakan akses yang lebih luas ke pelbagai jenis pendidikan dan pelatihan dan memberikan lebih banyak dukungan untuk program pendidikan yang mengembangkan keterampilan dan minat siswa. Pihak berpengaruh yang terakhir sekali adalah masyarakat. Masyarakat juga dapat berperanan dalam mencegah monoteism dalam pendidikan. Mereka dapat memperkenalkan anak-anak pada berbagai jenis kegiatan di luar sekolah seperti komuniti olahraga atau drama. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan baru dan minat yang berbeza. Seterusnya ialah amalan monoteism terhadap 3 buah agama iaitu agama Kristian, agama Hindu dan agama Islam. Yang pertama ialah agama Kristian. Agama Kristian ini ialah kepercayaan mereka terhadap inkarnasi Tuhan terhadap Yesus serta kebangkitan Yesus sebagai penyelamat merupakan satu-satunya prinsip yang membolehkan manusia mendapatkan keselamatan. Agama Kristian ini menggunakan kitab Bible
Dan manakala penganutnya mengakui bahawa Tuhan mempunyai sifat Trinity, iaitu Tuhanlah Bapa, Tuhanlah Anak dan Roh Kudus. Institusi yang digunakan agama Kristian ialah institusi Gereja Katolik. Manakala seterusnya ialah agama Hindu. Agama Hindu ini menggambarkan amalan penyembahan berhala. Masyarakat Hindu menyembah Tuhan mereka dalam bentuk tertentu seperti imej berhala. Imej seperti patung dan gambar ialah hanya pelbagai simbol keagungan dan kesaktian Tuhan mereka. Sama seperti sebuah foto, seseorang ialah cuma gambaran orang itu dan bukannya orang itu sebenarnya. Berhala menjadi perantara Tuhan dan pemujanya. Akhir sekali ialah agama Islam. Agama Islam ini penganutnya mentauhidkan Allah. Mereka mengakui bahawa Tuhan itu satu, tiada yang menyamai dan setaraf dengannya. Contohnya, penekanan terhadap amalan sifat 20 dalam diri mereka. Sifat yang pertama ialah wujud, bermaksud Allah itu ada. Isu pertama ialah isu tentang penggunaan kalimah Allah. Isu ini menerangkan tentang seorang hakim di Malaysia yang membenarkan penganut agama Kristian untuk menggunakan kalimah Allah dalam kehidupan mereka. Statement itu telah menimbulkan kemarahan dan juga kekecewaan bagi umat Islam kerana ia dianggap menghina kesucian agama Islam. Mengikut fatwa, penggunaan kalimah Allah merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Islam sahaja. Jadi mana-mana agama selain daripada agama Islam yang menggunakan kalimah Allah untuk menganggap Tuhan mereka adalah dianggap sebagai menghina kesucian agama Islam. Isu penggunaan kalimah Allah ini merupakan isu yang sensitif, jadi ia tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak demi menjaga keharmonian dan hubungan antara warga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza agama, keturunan dan juga budaya. Antara cadangan penyelesaian isu kalimah Allah adalah dengan menerapkan buku negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Rakyat perlulah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di dalam enakmen Perlembagaan Persekutuan, iaitu kalimah Allah hanya digunakan oleh agama Islam yang merupakan agama persekutuan di negara Malaysia. Selepas itu, pihak kerajaan perlu mengenakan undang-undang atau memperketatkan lagi undang-undang dengan mengenakan hukuman yang setimpal dengan individu yang melakukan penyalahgunaan serta mempersembahkan kalimah Allah. Seterusnya adalah pendekatan berdasarkan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Menekankan tentang perkembangan personaliti serta tingkah laku individu melalui pendidikan. Pendidikan tersebut melalui pendidikan formal di sekolah serta pendidikan tidak formal melalui akhbar dan media massa. Seterusnya adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak sejak daripada kecil lagi tentang penghormatan agama satu sama lain supaya mereka tidak mempersedakan agama dan kaum-kaum yang lain. Cadangan dari falsafah pendidikan kebangsaan pula adalah pendidikan agama. Institusi perlu menyediakan pendidikan agama yang komprehensif dan memadai bagi pelajar dari pelbagai agama. Pendidikan agama dapat mencukupi pengajaran tentang ajaran agama masing-masing, nilai-nilai moral, praktik keagamaan dan pemahaman tentang Tuhan yang satu dalam konteks agama yang dianut. Akhir sekali, cadangan daripada falsafah sejahtera bagi melahirkan individu yang harmoni dan seimbang, mereka perlulah menghormati kepercayaan monoteisme dari agama lain, dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Keadaan ini kerana sifat hormat menghormati antara satu sama lain itu dapat mengelakkan pergaduhan berlaku dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, monoteisme bukanlah merujuk kepada kepercayaan kepada satu Tuhan, iaitu Allah semata-mata. Hal ini kerana di negara kita masih terdapat bangsa selain daripada bangsa Melayu dan juga individu yang berpegang kepada agama selain daripada agama Islam, iaitu agama Yahudi, agama Kristian, agama Bahai yang turut berpegang kepada kepercayaan kepada satu Tuhan. Hal yang demikian sebagai umat Islam yang dididik dengan ajaran agama daripada kecil, kita perlulah menghormati agama lain walaupun hakikatnya hanya Allah yang layak disembah dan agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.